Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini 29 hari bulan. Apa khabar semua? So, hari Ahad hari ini. Pada yang mereka yang bekerja, selamat bekerja. Pada yang bercuti, selamat bercuti. Okay, so hari ini, ni chat kripto, minta maaf. Kita start dengan major pair dulu. Seperti biasa, weekly analysis. Kita tengok pada minggu ini apa yang bakal berlaku untuk major pair dan juga yen pada minggu depan lah. Dan juga sedikit mungkin saya touch about crypto. Okey, kita tengok dari segi 4 chart terus. Alright. So basically seperti biasa, weekly, daily, H4 dan juga H1. Alright. Okay. So weekly ketika ini last week market berada di zone re-entry buy. Okay, zone re-entry buy weekly. Okay. Adakah dia akan jadi buy? Kita kena confirmkan sama ada re-entry buy ini valid ataupun tak di daily. So di daily sekiranya ada momentum sell, dia tidak akan naik lagi. Sebaliknya kita nak ada apa? Ada market hilang volume. So now dah ada market hilang volume. Nampak? Candle ni close dekat sini. Market hilang volume. So untuk mengesahkan market hilang volume ini di H1. Okay? H1 kita menantikan momentum buy. Okay? Ni untuk index momentum buy. Alright, H1 ni kena ada momentum buy pertama. Okay? So once ada momentum buy dan kita semak di daily perlu ada reversal pattern. At least mesti candle ni, candle yang ada semalam tu, yang hari Jumaat tu, ada satu candle yang reverse naik ke atas macam tu. Dan di dalam dia ada momentum buy. Okay. So bila ini ada, okay, so kita boleh start cari buy untuk pair-pair yang USD-nya di depan. Contohnya U-Share, UCAD, UJ dan sebagainya. Itulah tiga yang ada. Okay. Dan pair yang USD-nya di belakang, kita mencari selling position. Okay, nampak? So itu jangkaan saya. Kalau tidak ada, kita masih boleh sell, tetapi kita sell pada dalam keadaan yang price terendah pada minggu. Pada untuk minggu lah. Minggu ini, minggu depan lah maksudnya. Kita masih sell pada price terendah. So agak kurang menarik lah. Kita nak sell, mesti kena sell pada price yang paling tertinggi. Okay, so itu yang kita jangkakan untuk USD index. Okay, cuba kita tengok major pair satu, Euro USD, apa ada Euro USD. Okay, Euro USD, kuat ni naik ke atas. Okay, Euro USD berada di zone re-entry sell. Okay, dan di daily perlu ada apa? Ada market hilang volume. Yes, now dah ada market hilang volume. Walaupun dia tengah kuat naik ke atas, bukanlah kuat, dia naik ke atas tapi dalam keadaan yang melemah lah. Okay, so kita perlu menantikan di H1 ini ada momentum sell dahulu, baru boleh naik. Baru kita boleh sell. Baru kita boleh sell. Kalau tak, no, tak boleh lagi. Kalau kita nak buy, boleh. Tapi kena ingat dalam diri kita buy pada harga tertinggi. So kalau you guys nak buy dulu, boleh. Tak ada masalah. Tapi berhati-hatilah bila ada reversal pattern nanti. Okay, so ini agak jauh lagi. Saya menjangkakan dia masih akan naik lagi. Okay, kalau kita tengok monthly pun dah berada di zone re-entry sell dah. Cuma dia dah jadi, sekiranya hari Isnin nanti dia close di luar, dia dah jadi momentum buy. So kita tengok sama ada dia akan mencari re-entry buy atau tak. Okay, so masih bias untuk buying position untuk Euro USD tetapi dalam price yang tertinggi lah, sama-sama kita nantikan nanti insyaAllah. Okay, so basically itu Euro USD. Kita tengok yen. Kita tengok yen sekejap. Yen index, kita tengok apa yang berlaku pada yen index ketika ini. Kejap ya. Yen index, alright. Kalau tengok tu ada macam-macam color, macam-macam ni, sebenarnya saya tengah simplifiedkan template lah, itu je. So sebenarnya kita pakai asas BBMA itu pun dah cukup lah sebenarnya. Okay, so kita tengok weekly, daily, H4 dan H1. Oops, okay, H1. So apa yang kita perlu tengok di sini adalah weekly. Match ni. Weekly di zone re-entry sell.
Okey, untuk sahkan dia, pastikan di daily nampak ada market hilang volume. Alhamdulillah, market dah ada market hilang volume ketika ni. Okey, dan di H1 kalau kita tengok last week, hari Jumaat dan hari Khamis, dia dah bagi momentum sell. Okey, dia dah bagi momentum sell. So MHB ini telah valid. Okey. Alright. So tapi dia momentum sell H1 ini akan membawa perjalanan H1 daily ya. So daily dia dah sentuh. Sekiranya ini jadi momentum buy, mungkin dia akan naik dahulu. Okey, tapi sekiranya dia tidak jadi, kita masih bias untuk sell. So kita boleh sell, okey, dekat H4 kalau ikutkan ini dah valid, kita boleh sell di antara mid BB ke top BB. Ini zone dia. Okay, re-entry sell di weekly ini tidak valid bila H4 ini ada momentum buy. Itu je. Kalau H4 ini ada momentum sell, insyaAllah next week, 1 minggu perjalanan sell. So untuk yen pair, kita akan mencari selling position di sini. So apa-apa pun bergantung dekat sini pada hari Isnin nanti. Tapi saya masih bias untuk selling position lah untuk yen index. Okay, so sedikit berkenaan dengan kripto sebab ketika ni kita untuk pengetahuan semua, negara kita telah meluluskan untuk berdagang kripto, okay, dan kita boleh, dan dia adalah syariah compliance, dan kita boleh trade kripto lah. Cuma kita tidak boleh trade kripto secara macam kita trade forex. Okay, so kita trade kripto ini hanya macam stock market sebab dia telah diklasifikasikan sebagai digital asset. Maksudnya dia sebagai aset lah. Okay. So kripto ni yang bestnya sebab dia bergerak 24 jam dan seminggu. Maksudnya hari ni pun ada. Tengok market gerak hari ni. Okay. Ini beberapa yang diluluskan di Malaysia dah ada 4 kripto. Okay, seperti yang saya tengok, yang you guys tengok kat sini. Ini saya ambil daripada chart Light Finance lah. Saya menggunakan Light Finance. So kita tengok chart di sini. Untuk kita membeli ada 4 alternate coin ataupun kripto yang kita boleh beli, iaitu Bitcoin, okay, yang belah kanan sekali ni. Okay, kemudian kita ada Ethereum, kita ada Litecoin dan kita ada dekat sini Ripple. So 4 ni kita boleh beli. Dan ada 3 company ataupun broker yang diluluskan di Malaysia yang kita boleh beli bersama diorang. Iaitu yang pertama Tokenize, yang kedua Luno dan yang ketiga Synergy. Okay, saya menggunakan Tokenize lah. Okay, sekejap saya kongsikan sedikit Tokenize punya platform. Okay. Kerana yang best dia hari ni pun kita boleh trade. Tu yang best tu. Setiap hari kita boleh trade lah. Cuma dia hanya one way market. So bila one way market, kita mencari peluang-peluang buy lah. Okay. So ini adalah Ripple ketika ini. Ini chart. Sorry. Okay. Okay. So ini adalah Ripple. Okay. Ini adalah Ripple. Ini adalah Bitcoin. Okay. BTC adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Ripple. Saya menggunakan Tokenize kat sini. Ini nama saya. Saya bermula dengan RM100 dan ketika ni Alhamdulillah dah capai 350. So kita hanya fokus kepada buying position lah. Selagi mana price turun, kalau ikutkan dekat sini, okay, nampak price tertinggi kalau kita tengok dekat sini. Okay. Saya cuba besarkan. Okay, price tertinggi dekat sini 49 something, 496 dan dia telah turun sehingga 1.8 dan ketika ni dia dah naik sehingga 2.5. Saya menyangkakan dia turun dahulu untuk mencari dia turun dahulu untuk mencari position buy. Sebab apa? Okay, sebab kalau kita tengok chart sini, okay, kalau saya pakai Ripple, okay, saya tengok Ripple. Kalau kita tengok perjalanan weekly, nampak dia dah naik macam tu. Ni daily kan yang macam tadi. Nampak? Dia naik dan dia turun. Nampak? Dia naik dan dia turun. Sekarang dia dah naik. Nampak? Dia berada di zone re-entry sell daily. Nampak? So kita menyangkakan dia akan turun dahululah. Tapi untuk bawa dia ni siapa? H1. H1 ni kena jadi momentum sell dahulu. Ini dia kena naik dulu. Okay, sebelum dia akan buat momentum sell. Sekiranya dia buat momentum sell, okay, market akan terjun dan standby untuk kita beli nantilah. So for those yang ingin
ingin trade crypto ini, boleh PM saya personally. InsyaAllah saya akan cuba bantu bagaimana nak registerkan akaun crypto di tokenize ini. Okay, di tokenize ini. Okay, so ini apa yang sedang saya lakukan. So kepada mereka yang berminat, boleh inform saya insyaAllah. Okay, so to wrap up, untuk next week, okay, untuk next week, untuk major pair, okay, saya masih bias untuk menunggu buying position. Selling position boleh, tetapi belum ada reversal pattern saja lagi. Once dah ada reversal pattern, okay, then saya akan start focusing buy. Okay, manakala was buy untuk USD index lah. So yang USD nya di belakang saya akan fokus untuk sell. Dan untuk pair yen pair, okay, untuk yen pair saya ketika ini saya bias untuk selling position, okay, sebab dia dah berada di zone re-entry sell, dah ada reversal pattern, dah ada momentum, dan kita menunggu untuk dia turun sehingga ke bawah lah. Turun ke mana? Ini di weekly punya re-entry buy di sini. Maybe market akan naik ke atas sikit lah, maksudnya gitu. Di sini. So ini adalah peluang-peluang untuk saya mencari sell untuk yen pair. Okay, so itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi nanti pada minggu hadapan pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.